Sejarah telah membuktikan semasa bermulanya usaha membentuk sebuah negara orang Yahudi di Baitul Muqaddis, Palestin. Di kalangan masyarakat Yahudi sendiri berlaku percanggahan dalam penerimaan idea tersebut. Gerakan menubuhkan negara orang Yahudi yang dipopularkan oleh Theodor Herzl, individu yang kita kenali sekarang sebagai bapa gerakan Zionis, memulakan kempen agar orang Yahudi dari seluruh pelosok dunia berhijrah secara berperingkat untuk kembali ke tanah terpilih mereka, Jerusalem, sebagai satu negara. Walaupun idea itu tidak diterima baik sebahagian besar masyarakat Yahudi yang bertebaran di serata Eropah, realitinya bukan semua Yahudi setuju Israel diwujudkan. Permulaan usaha mewujudkan penempatan Yahudi di Palestin. Ekoran perlu menanggung beban hutang negara yang dipinjamkan oleh negara-negara Eropah. Sultan Abdul Hamid II dan kerajaannya ketika itu berdepan masalah kewangan getir. Hujah ini dijadikan modal utama Herzl bagi mengajukan idea kerjasama komuniti Yahudi dengan Empayar Utsmaniyah. Dia berjanji akan menggunakan kedudukannya dalam kalangan masyarakat Yahudi serta hubungan rapat dengan ahli-ahli perniagaan Yahudi untuk membayar kesemua hutang kerajaan Utsmaniyah yang ada. Dengan syarat kerajaan Utsmaniyah bersetuju untuk membenarkan orang Yahudi berhijrah ke Baitul Muqaddis ataupun Jerusalem bagi memulahkan penempatan baru mereka di Palestin. Wakil kerajaan Utsmaniyah tidak dapat memberikan kata putus terhadap idea Herzl ketika itu. Ekoran ketiadaan Sultan Abdul Hamid II semasa perbincangan jadi Herzl pulang ke Eropah dengan membawa 1001 harapan visinya boleh diterima Sultan. Mendapat mandat memimpin Yahudi kembali ke Palestin. Walaupun berdepan kegagalan, hasil usaha Herzl yang bermula secara kecil-kecilan cuba berunding dengan Empayar Utsmaniyah berjaya menaikkan reputasi Herzl di kalangan masyarakat Yahudi. Semakin ramai orang mula tertarik dengan gagasan di bawah beliau untuk menubuhkan sebuah negara khas orang Yahudi di Jerusalem, dan gerakan itu mula dikenali sebagai Gerakan Zion atau Sion, bermakna tanah asal orang Israel merujuk Jerusalem. Penyokong di gerakan itu pula bergelar Zionis. Sokongan penyokong Zionis khasnya kepada Herzl nyata semakin kuat, sehinggakan Herzl mendapat mandat rasmi dinamakan sebagai pemimpin Zionis utama, diberikan kuasa menentukan perjalanan mereka untuk kembali ke Jerusalem. Beliau dibantu sokongan tidak berbelah bahagi tokoh-tokoh masyarakat Yahudi Zionis berpengaruh zaman tersebut, yang mula menyatakan persetujuan terhadap usaha beliau. Di sebalik suasana positif terhadap Herzl, wujud satu kumpulan Yahudi yang menentang hasrat beliau, iaitu komuniti Yahudi Ortodoks yang berpegang teguh kepada ajaran Yahudi dalam kitab Talmud. Diistilahkan dalam bahasa Hebreu sebagai Haredi atau Haredim, yang membawa makna kelompok yang benar-benar takutkan Tuhan. Yahudi Haredi sejak beringkat awal telah mengkritik konsep negara Yahudi yang cuba dibawa tokoh pra-Herzl sebelum wujud gerakan rasmi Zionis. Bagi komuniti Haredi, sebuah negara yang berorientasikan ajaran Yahudi sebenarnya bercanggah dengan pegangan agama Yahudi sendiri yang menghalang penganutnya menggunakan elemen kepercayaan agama untuk dijadikan satu simbol semangat kebangsaan berbentuk formal, mirip sebuah negara atau organisasi kerajaan. Pemimpin agama Yahudi era tersebut seperti Rabbi Raphael Hirsch dari Jerman dan Rabbi Yosef Sonnenfeld dari Brix kini Belarus menyifatkan usaha Herzl membawa masyarakat Yahudi berhijrah ke Jerusalem bagi menubuhkan sebuah negara sendiri sebagai satu dosa yang sukar untuk diampunkan oleh Tuhan. Dengan mengadukan semangat keagamaan yang dicampur adukan dengan sentimen nasionalisme melalui proses pembentukan negara, kedua-dua tokoh itu percaya masyarakat Yahudi akan mula terkeliru dengan pegangan mereka sehingga tidak lagi mampu membezakan pegangan agama dan aspek sekular dalam kehidupan. Pada era tersebut, pemimpin agama Yahudi Ortodoks
secara terang-terangan menggelarkan sesiapa sahaja yang menyokong gerakan Zionis sebagai pendosa, sesat dan gemar menimbulkan masalah kepada masyarakat antarabangsa lain. Dalam arti kata lain, mereka setuju pengikut Zionis yang tegar mahu menubuhkan negara sendiri adalah mereka yang secara terbuka tidak segan melawan perintah Tuhan. Zionis ditolak penjaga awal Jerusalem. Ajaran Yahudi telah menetapkan bahawa orang Yahudi perlu menerima hakikat nenek moyang mereka telah pun diusir keluar dari bumi Palestin serta perlu reda dengan nasib tersebut. Mana-mana individu yang enggan menerima takdir itu dianggap menolak ketetapan Tuhan. Bagi memastikan kepercayaan itu dipegang, sekumpulan orang Yahudi hadir lebih awal untuk menetap di kawasan sekitar Baitul Muqaddis, berasimilasi dengan masyarakat setempat bagi melindungi kota suci itu agar tidak ada cubaan orang Yahudi untuk melanggar hukum tersebut. Mereka menetap di situ generasi ke generasi, menunggu hari yang dijanjikan tiba di mana penyelamat mereka, seorang raja daripada keturunan David, Nabi Daud alaihissalam, bergelar Mashiach, hadir bagi membenarkan orang Yahudi kembali semula ke tanah asal mereka secara sah. Sebarang usaha mengambil alih Palestin tanpa kebenaran raja orang Yahudi itu dianggap bertentangan dengan asas kepercayaan Yahudi. Atas sebab itulah kelompok ini digelarkan sebagai pelindung kota Jerusalem, enggan mengiktiraf usaha penubuhan negara Israel yang berlaku secara keji dan paksa. Perintah untuk orang Yahudi melindungi bumi Palestin khasnya Jerusalem, Baitul Muqaddis daripada campur tangan Zionis, terkandung dalam kitab Talmud, dikenali sebagai 3 ikrar orang Yahudi kepada dunia. Ikrar pertama memerintahkan agar penganut Yahudi atau dalam istilah asalnya Bani Israel untuk sama sekali tidak kembali ke tanah asal, menerima hakikat bahawa dosa lampau yang telah mereka lakukan menghilangkan hak mereka ke atas tanah suci itu. Ikrar kedua pula mengingatkan agar keturunan Bani Israel untuk jangan sama sekali menimbulkan kekacauan kepada masyarakat dunia. Ikrar ketiga pula mengandungi gesaan yang ditujukan kepada kita semua atau diistilahkan ajaran Yahudi sebagai Gentiles agar kita tidak melakukan penindasan terhadap pewaris Bani Israel sepanjang hidup kita bersama. Betapa serius mereka cuba mengikut ikrar ini. Sangat serius. Sehingga kini jika anda nampak gambar orang Yahudi membakar bendera Israel misalnya, besar kemungkinan dia adalah individu daripada kelompok Yahudi Haredi atau gerakan Naturai Karta. Sehingga kini mereka tidak mengiktiraf negara haram Israel, menolak peluang untuk menjadi warga negara Israel walaupun ditawarkan status kewarganegaraan. Bahasa mereka gunakan juga berbeza berbanding rakyat Israel, di mana bahasa rasmi komuniti mereka adalah bahasa Yiddish bukan bahasa Hebrew. Dalam setiap ritual keagamaan, kelompok Yahudi Haredi akan menggunakan bahasa kuno yang dikenali sebagai Lashon HaKodesh, sejenis bahasa lama yang dikenali sebagai bahasa suci. Pada awal pagi 30 Jun 1924, seorang pemimpin berpengaruh Yahudi Haredi bernama Jacob Israel di Han mati dibunuh selepas ditembak 3 kali ketika selesai beribadat. Pembunuhan itu disifatkan sebagai pembunuhan politik pertama berlaku melibatkan konflik 2 kelompok berbeza pandangan itu. Pembunuhan di Han yang berlaku tanpa saksi mengakibatkan pihak Zionis mudah meletakkan kesalahan kepada komuniti Muslim yang tinggal di Palestin. Ini kerana pada waktu tersebut, wujud desas-desus bahawa Dihan seorang lelaki homoseksual yang gemar menjalinkan hubungan dengan pemuda Arab secara rahsia. Hanya pada tahun 1954, 30 tahun selepas kejadian pembunuhan itu, seorang petugas skuad Haganah berpangkat komander bernama Avraham Tehomi didedahkan sebagai individu yang bertanggungjawab membunuh Dihan. Namun dalam operasi itu tidak didedahkan serta terus kekal menjadi misteri. Pada tahun 1985, pasukan wartawan berjaya menjejaki Tehomi yang ketika itu telah menjadi seorang ahli perniagaan berjaya di Hong Kong bagi mengadakan temu bual untuk rancangan televisyen.
Dalam dokumentari yang disiarkan, Tihomi secara terbuka mengakui dia hanya menjalankan arahan yang telah diterima daripada pimpinan atasan untuk membunuh Dihan ekoran pembimbangan mereka terhadap pengaruh beliau. Kegagalan Yahudi Haredi melindungi bumi Palestin daripada dimasuki saudara seagama mereka yang sudah kabur mata terlalu tamak mengejar habuan duniawi merupakan satu kesilapan yang tidak lagi boleh diputar balik dengan mudah. Lebih malang ekoran kejahatan Zionis, komuniti masyarakat Yahudi yang anti-Zionis turut merasa tempias buruk, dilabelkan jahat, tamak dan durjana sanggup merampas bumi Palestin, mengusir keluar penduduk asalnya tanpa ada rasa bersalah walau sekelumit pun. Saya berharap artikel ini dapat menjelaskan kepada anda, pendengar ataupun penonton, bukan semua Yahudi itu sama. Sama-samalah kita berdoa agar semua orang Muslim di muka bumi ini, juga umat-umat yang wujud di muka bumi ini, sentiasa di bawah lindungannya. Marilah kita sama-sama berdoa agar tidak ada satu pun ataupun satu apapun yang boleh menjadikan kita sebagai seorang yang tamak ataupun murtad. Sekian dan terima kasih. Bagi komuniti Yahudi yang masih teguh berpegang kepada ajaran agama mereka, kesukaran melihat tertubuhnya negara haram Israel tanpa kebenaran Mesia mereka merupakan sesuatu yang cukup sukar untuk mereka telan sepanjang hayat. Apatah lagi mereka dilihat ataupun melihat di kalangan komuniti Yahudi sendiri, semakin ramai yang berani mempertikaikan kebenaran akan hadir penyelamat, seperti yang telah diceritakan dalam kitab suci mereka, hanya semata-mata untuk menghalalkan rampasan Palestin dan penubuhan negara Israel yang telah berlaku. Kini anda sudah tahu tentang kewujudan komuniti Yahudi yang sedih melihat Palestin terus diperkosa dengan kerakusan Zionis, yang enggan menuruti 3 ikrar utama orang Yahudi bahawa Jerusalem bukan lagi tanah milik kaum mereka.